أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسائرين على إلى يوم الدين دربه إلى يوم الدين. Wabarakatuh. Pagi-pagi subuh yang indah, insyaAllah. Alhamdulillah, yang saya muliakan saudara-saudari yang rahmati Allah SWT, para asatizah yang bersama dengan kita di pada pagi ini untuk bersama-sama memberkati tempat, insyaAllah, dan majlis kita di pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita ni tanpa syak, dengan pilihannya yang bukan main pilih-pilih macam itu saja. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita ni dengan with purpose. Ada sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita ni, bukan main-main pilih. Tapi jadi maknanya kita ni di sini ini adalah atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ianya merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luar biasa. Pagi ini insya-Allah dalam masa yang singkat, panjang sebenarnya masa yang diberikan, sampai 6.30 ke penganjur. Namun untuk membincangkan sebuah topik yang mungkin kalau berbulan-bulan membicarakannya tidak akan habis. Begitu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Begitu banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Dan mudah-mudahan, dan saya takutlah yang saya dapat menyampaikan hak sebenar topik. Apa topik? Tahu topiknya? Bagian indahnya syurga. Indahnya syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Quran, kalau dibilak-bilak saya mesti ada Allah SWT ceritakan mengenai tentang syurga. Nah, syurga ni ianya adalah perkara gaib. Kita ni dah tahu, anda nampak. Kalau dalam bahasa Melayunya syurga, asalnya bahasa Sanskrit. Tahu Sanskrit? Dulu sebelum Islam datang ke Brunei, ia bahasa kita dipakai itu Sanskrit. Datang daripada Hindu. Namun tatkala orang-orang Islam, para dai sampai ke Brunei, maka banyaknya bahasa kita ni ditukar ataupun dicampur dan ditambah, dan banyaknya bahasa-bahasa Arab digunakan pakai di dalam bahasa-bahasa seharian. Dan di dalam bahasa Arab syurga dipanggil jannah, dan neraka di dalam bahasa kita ni itu di dalam bahasa Arab dipanggil an-nar. Jannah wan nar. Lebih cantik, lebih lawa kalau kita dipakai bahasa Al-Quran, betul tak? Jannah. Tuan-tuan mempunyai yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita dipegang tangan sebelah. Pelik rasanya lah, pelik. Sebab ada orang baru kenal sebagainya. Especially adik-adik kita ni yang dekat tangan sini. Siapa yang ada tangan yang dapat dipegang, pegang. Masing-masing datang sini dengan niatnya. Ada yang datang sini disebabkan kawal dan sebagainya. Tapi satu perkara yang common di antara kita ni, apapun alasannya, saya yakin yang komennya adalah semua kita di sini ini hanya saja datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berkehendak akan redha dan syurganya, betul? Geli-geli dipegang, baru dipegang sekejap dilepaskan. Tapi sungguh saya akan membacakan sebuah hadis yang sahih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pegang tangan Allah. Ice breaking, boleh? Pegang. Sekejap saja. Dengarkan. Sambil-sambil pegang orang tangan sebelah itu, dengarkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulannal jannah min ummati." Nanti akan masuk syurga, jannah, daripada golongan umatku 70,000 atau 700,000, 70,000 daripada mereka, ataupun 700,000 daripada mereka.
syakka fi ahadihima mutamasikina akhirun ba'duhum bi ba'd. Sambil mereka berpegangan tangan, 70 ribuan ni atau 700 ribuan ni berpegangan tangan seperti mana yang berpegangan tangan sekarang, hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum al-jannah. Tidak masuk yang paling awal sekali masuk syurga tu melangkah masuk ke dalam syurga, ia rata sama berbaya dengan orang yang paling akhirnya. Orang yang sesaf tadi 70 ribu atau 700 ribuan. Wujuhum ala daw'il qamri lailatul badr. Dan wajah-wajah mereka semuanya bercahaya seperti bulan purnama di semalam hari. Pegang erat tangan orang sebelah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar tangan-tangan yang berpegangan ini nanti pada akhirat kelak inilah tangan-tangan bersama-sama kita masuk melangkah syurganya Allah Azza wa Jalla tanpa hisab wala azab. Allahumma amin. Kalau kamu terus pegang sampai pukul 6 tangan insyaallah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 70 ribu daripada kalangan umatku nanti yang akan masuk syurganya Allah tanpa hisab, dan wajah mereka adalah bercahaya seperti bulan purnama. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah, pemuda bernama Ukasyah bin Mihsan. Apa katanya? Ya Rasulullah, adu Allah ya ja'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah kepada Allah agar aku menjadi sebahagian daripada mereka. Kata Rasulullah, engkau sebahagian daripada mereka. Didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Ukasyah tadi termasuk sebahagian daripadanya. Berdiri seorang lagi, katanya, ya Rasulullah, aku mau juga ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk daripada kalangan mereka 70 ribu itu masuk dalam syurga Allah tanpa hisab. It's a big deal. Sekarang tadi cerita, it's a big deal. Tadi masuk syurganya Allah tanpa hisab, it's a big deal. Dan dia memohon pada Rasulullah, mohon didoakan ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nomor doa yang sedemikian. Salah satu daripada pengajaran tadi daripada hadis tersebut adalah katanya harus berlumba-lumba kepada suatu amal. Jangan tunggu, jangan lihat orang buat baru kita buat. Apa yang menjadi suatu kebajikan, yang menjadi suatu amal untuk kita ni, yang menjadi saham kita ni pada hari akhirat, ambil, grab it as soon as you can. Jangan tunggu, jangan delay, jangan tunggu orang buat baru kita buat. Ini salah satu daripada. Jadi suai kalau you berjumpa dengan sahabat-sahabat orang-orang Arab, kalau perkara-perkara macam ini, ya tentu. Kalau kita ni misal kata ada orang akan minta sedekah arah kita ni. Kita ni berjalan dengan kawan. Tiba-tiba kawan kita ni membagi orang yang meminta sedekah tadi. Cukup keperluannya dia berjalan. Kemudian yang tadi ni dia entah aku saja. Kalau orang Arab biasanya sabaqaka biha Ukasyah. Menjadi sesuatu pepatah bagi dia yang bahawa sesungguhnya ini menjadi suatu ungkapan next time cepat-cepat sikit. Next time perkara amalan ni berlumba-lumba sedemikian. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini pagi yang indah insya-Allah. Kita ni berbicara tentang sesuatu perkara yang tidak nampak, cuma hanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia bermula bukan pada saat kita ni mati saja. Indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala ni, ia start masa kita ni menghadapi sakaratul maut. Indahnya bermula dari sana. Tapi kalau kita akan cerita pasal sakaratul maut, satu topik lain panjang. Tapi suatu perkara yang indah boleh kita ceritakan. Kemudian dimasukkan di dalam alam barzakh. Alam barzakh, malam pertama kita ni dalam kegelapan, meninggalkan dunia, telah berpisah roh dengan jasad. Berada di dalam itu, didatangi oleh orang-orang beriman, yang beriman ya, bertakwa kepada Allah, berbakti ya sepanjang hidupnya, dilahirkan ya sampai yang mati, didatangi oleh seorang yang tampan.
bajunya putih bersih indah, baunya harum. Datang kepadanya, ditanyakan, siapakah engkau wahai yang berwajah yang cantik? Yang mendatangi mengatakan, aku adalah amalan baikmu, amalan solehmu. Kemudian pendekkan cerita, ditunjukkan baginya syurganya ditempatkan di mana. Orang yang beriman nanti di dalam alam barzakh itu dilihatkan sudah. You nanti berada di mana? You transit sekarang ni. You transit sekarang. Tapi syurga you, there is your home. This will be a place for you for transit saja. Tidak batas sini, don't worry. Bila dilihatkan oleh orang-orang yang di dalam alam barzakh ni, orang beriman ni, dilihatkan baginya syurga, tempatnya nanti tinggal, katanya apa? Ya Rabbi, aqimis sa'ah. Sebab transit itu apa? Sebab adanya hari kiamat, mesti habis hari kiamat dulu. Sampai hari kiamat baru dimasukkan adanya penghisaban dan sebagainya, timbangan amal dan sebagainya, baru dimasukkan antara syurga ataupun neraka. Jadi orang-orang yang beriman di dalam alam barzakh tahu tempatnya di mana. Di dalam kubur yang sudah indah, diluaskan, diberikan cahaya. Kemudian dia meminta pada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, cepatkan sikit ya Allah, dia sabar. Siapa pernah vacation sini, pergi keluar negara, especially tempat-tempat yang berduit sekitar tu, yang mendangani Indong, mencari hotel-hotel yang best, 5-star hotel dan sebagainya, apartment yang dalam biliknya ada jacuzzi dan sebagainya. You just can't wait, anda sabar tu akan pergi. Jadi setiap hari kau melihat kalender, saya melihat kalender, bila akan sampai, bila akan sampai. Barang-barang sudah habis packing, bila belayarnya 2 bulan ke depan. Excited. Cepatlah. Orang kerja menunggu-nunggu bila hari cutinya. Orang students menunggu bila cutinya juga untuk vacation. Sama seperti orang yang di dalam alam barzakh. Orang kafir, orang fajir, orang yang banyak dosanya, bagi mereka didatangi yang di opposite, berwajah bodoh, busuk, ndelawak, datang ke dia, memberitahu dia, aku ini adalah amalan burukmu dulu di dunia. Nah, ditunjukkan baginya neraka tempatnya tinggal. Bagi ke dia apa? Ya Rabbi, batah-batahkan lagi hari kiamat ini, batah-batahkan lagi, ya Allah, batahkan. Ia tengah menanggung azab ni di dalam alam barzakh, disempitkan alam barzakh, di dalam kuburnya diberikan kegelapan, ditatangkan dengan ular-ular dan sebagainya yang memakan dirinya, yang mematahkan tulang-tulang rusuknya. Namun dalam keadaan yang gelisah, yang menyiksa ke dia tu, katanya, ya Allah, batah-batahkan lagi kiamat. Sebab apa? Ia tahu pada hari akhirat kelak ada lebih yang teruk lagi menanti kita. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi sekarang? Bila sudah selesai suratan amal, sudah habis mizan, ditimbang dan sebagainya, diberikan ada yang daripada tangan kanan, ada yang diberikan daripada tangan kiri dan sebagainya. Orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, masuk ia ke dalam syurga. Di sana bermulanya keindahan di hari akhirat menuju ke syurga. Mereka kena sambut. Kalau you pergi ke hotel yang 5 star, 7 star, 8 star ni kan, yang you sudah tunggu-tunggu ni kan, mesti you kena sambut kan. Limousine menyambut di airport, sampai ke hotel, akan bukakan pintu, akan angkatkan bag, it's okay, akan angkatkan, akan masukkan ke arah troli, akan memegang bag kan, it's okay sir. Macam bukan bag Ketani rasanya sudah, sebab servisnya itu terlalu bagus. Semuanya akan mengangkatkan, digiringnya Ketani, tempat duduk, diberikannya minuman, welcoming drink dan sebagainya. Di dalam syurga Allah SWT cerita macam mana? Dalam surah Az-Zumar ayat 73. Dengarkan. Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah kata apa? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bila bis dia ni kena sambut di dalam syurganya Allah Azza wa Jalla, menuju kena giring ke syurganya ni secara apa? Zumara, secara berkelompok, in groups. Mudah-mudahan ini adalah grupnya nanti, insyaAllah, amin. Secara zumara, secara kumpulan, kena giring ni, batch by batch. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka sampai ke syurga ni, wafutihat abwabuha, karena bukakan pintu syurga ni. Ready sudah ni kan? Tadi cerita berpegangan tangan ni. Wa qala lahum khazanatuha, didatangi biznya ni oleh penjaga-penjaga syurga. Katanya apa? Menyambut, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum, welcome, salam kepada kamu semua. Tibtum, you have done well, well done, kamu telah melaksanakannya dengan baik. Lidah kamu jaga, mata kamu tundukkan, hati kamu jaga, tangan kamu pelihara, kaki kamu jaga, fikiran, hati dan sebagainya kamu pelihara dengan baik. Amarah kamu tahan, syahwat indah kamu nayan. Tibtum, well done. Nah, fadkhuluha khalidin, silakan masuklah khalidin. You can stay there forever. You can stay there forever. Penyambutannya sudah sungguh indah, secara besar-besaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan mengenai tentang syurga ni. Sebelum tadi menceritakan description of jannah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan, wa yu'ta bi asyadin nas fid dunya, didatangkan nanti pada hari akhirat ada seorang manusia di kalangan manusia ini yang paling dahsyat. Ia terkena kesengsaraan, kesusahan, kegelisahan, yang bi asyadin nas, paling teruk lah di antara manusia ni yang pernah hidup di dunia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan ke dia, dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah engkau merasakan kegelisahan, kesusahan, penyiksaan dulu di dunia? Ini siapa nih? Kena tanya kita. Orang paling teruk kena siksa, paling teruk kena tindas dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam syurga, kena tanyakan sedemikian. Pernah kau merasa kegelisahan ke, siksa ke, apa rasanya di dunia dulu? Katanya, la wallahi ya Rabb, la, tidak pernah. Tidak kami merasakan ma marrabi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatu qattu. Tidak kami pernah merasakan. Apa kan macam seolah-olah tidak ada dalam dictionary bisnya tu apa makna siksaan, apa makna kegelisahan, apa makna kerisauan, tidak ada pernah terasa. Seolah-olah orang dah faham lagi apa bahasa tu. Setelah apa tadi? Dimasukkan ke dalam syurga yang sekejap. Dia rasakan sekejap saja. Kemudian kena tanyakan, macam mana? Masih mau mengeluh di dunia? Masih mau berputus asa dengan segala ujian, cubaan yang Allah SWT berikan ke atas kita ini, yang dengannya memang itulah sebab Allah SWT ciptakan kita ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tatkala diuji kemudian katanya berputus asa begitu sahaja. Nah, paling teruk tah kamu karena nanti pada hari akhirat tatkala bersabar dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap tidak lagi teringat all those kesengsaraan. Apatah lagi orang yang komplain pasal examnya payah. Anda ada tu, tidak ada kamu bercakap lagi di dalam syurga nanti, insya-Allah. Tidak ada lagi kan di kanan-kanan. Kemudian tatkala sudah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, kita ni kena sediakan mahligai. Mestilah kan. Nak masuk syurga kemudian ada rumah. Mesti ada rumahnya, betul tak? Description of bangunannya di dalam syurga ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena tanya. Rasulullah mengatakan bangunan-bangunan dalam syurga
Batu-batanya adalah diperbuat daripada emas dan perak. Semen yang melekatkan antara batu-bata tersebut diperbuat daripada minyak misk yang wangi, minyak kasturi yang wangi. Batu-batu kerikilnya diperbuat daripada permata dan yakut. Wah, batu-batu permata, diamond satu. Kalau kita ni bayangkan di backyard kita ni tu, yang batu-batu kerikil yang bampayan di lemungkang dan sebagainya, diamond, amazing je tau. Tanahnya diperbuat daripada za'faran. Za'faran tahu? Baunya harum. Sekilo harganya beratus. Suatu ingredient yang very expensive. Kena masukkan dalam madulan dan sebagainya untuk ubat-ubatan. Tapi di sana, di dalam syurganya, tanah ini adalah za'faran. Barang siapa yang masuk akan merasakan kenikmatan. Ia tidak akan merasa boring. Tidak akan mati mereka, pakaian tidak akan pernah rosak, wala yaftana syabab, dan mereka akan kekal menjadi orang-orang muda. Walaupun tatkala ia sudah mati itu dalam keadaan umur yang 70-an, 60-an, 80-an, masanya mati itu tidak lagi dapat berjalan. Masanya mati pun tangan kena amputate sudah, kaki kena amputate disebabkan segala jenis penyakit-penyakit dan sebagainya. Walaupun di dunia dulu yang mati dalam keadaan yang lumpuh. Nanti ini muda-muda ni sekarang ni, nanti sudah 50 tahun akan datang, tidak lagi kenal, muka berkeratut sudah cakap pun tidak lagi berurus sebab tidak pergi ke Assalamualaikum. Tidak lagi orang kenal. Tapi di syurga nanti, you mati dalam keadaan tua pun dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muda. Berapa umurannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umuran 30-an ataupun 33. Macam mana luasnya syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita ni dapat bayangkan tadi, dindingnya diperbuat daripada apa? Batu-batu pelekatnya tu, tanahnya, pergi ke belakang rumah, batu-batu kerikilnya diperbuat daripada permata-permata diamond dan sebagainya. Terbayang tadi sudah? Luasnya syurga Allah Subhanahu wa taala ni besar mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu. Yang mana syurganya adalah seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Yang disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Hadid Allah SWT menyebutkan lebih kurang bahasanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kata Allah, berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan juga syurganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal saleh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sedemikianlah kurniaan Allah SWT yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki. Mudah-mudahan kita ini termasuk sebahagian daripadanya. Allahumma amin. Nah, itu adalah syurganya Allah besar mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syurga. Berapa syurga yang you tahu? Berapa syurga? Kalau kita ni sebutkan beberapa syurga yang kita ni tahu. Syurga apa? Syurga Firdaus. Lagi? Hah? Al-Ma'wa. Dengaran Al-Ma'wa tadi. Lagi? Aha. Dengar. Al-Adn. Yes. Lagi? Al-Na'im. Dan seterusnya. Al-Firdaus ada orang menyebut sudah tadi. Yes. Nah, ini syurga-syurga ni ada level-level. Dan sesiapa masuk ke dalam setiap level ini mengikut darajat-darajat mereka di dunia.
lahum darajatun 'inda rabbihim, dan bagi mereka ini adalah adanya derajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Dan mengikut derajat-derajat inilah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ni, tatkala kita ni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan syurganya, minta Jannatul Firdausil A'la. Yang paling tinggi sekali, jangan minta apa-apa sajalah ya Allah. Okey, saya itu yang penting masuk syurga. Enggak, minta yang paling tinggi sekali. Sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita dimasuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang macam mana jenis-jenis orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Ahli syurga ni macam mana? Apa karakteristik dia sudah berada dalamnya? Mereka indah membuang najis. Mereka indah berkamih, indah beria, indah ada tai-tai dan sebagainya. Bukan macam kita ni di dunia, segalanya dari atas ke bawah semuanya kotor. Daripada rambut, kelumur, turun ke bawah sikit, betai mata, betai telinga, betai hidung, betai gigi, bedaki leher, turun lagi bawah, pusatnya bedaki juga, dan seterusnya. Paham juga. Sampai ada satu kadar yang memang untuk menguruskan jasad kita ni, body shop, untuk menjadikan harum rambut lah, harum. Itu di dunia. Di syurganya Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan semua itu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluhnya except orang they secret paluh. Dan paluh mereka tu adalah bau misk, bau kasturi. Bukan macam kita ni bau lantu. Mengalih-alih sikit bermain panas-panas di luar, masuk balik ke dalam masjid. Kenapanya imam ni bau semacam ni? Paksa dia ancitnya minyak atar dan sebagainya. Itu di dunia, tuan-tuan dan puan kepada Allah SWT. Syurganya Allah indah belaka. Berada di dalam rumah yang indah, mahlika yang besar. Dengan tidak lagi payah memikirkan tentang sabun-sabun, shampoo dan sebagainya. Apa yang terkeluar daripada jasad kita ni pun baunya harum dan sebagainya. Pakaian ahli syurga ini macam mana? Pakaian mereka Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Aliyahum thiyabun sundusin khudru wa istabraq. Pakaian bis dia ini daripada sutera yang halus. Sutera yang halus warna hijau kata Allah. Dan tebal. Wa istabraq. Pun juga ada yang tebal. Jadi pakaian bis dia ini di dunia kalau lelaki tidak dibenarkan pakaian sutera. Walaupun tempting rasanya. Especially yang bekerja mungkin ada tie kan. Biasa yang tie-tie lawan ni semua banyaknya silk. 100% silk dan sebagainya. Baju mungkin jarang. Yang jarang baju apa? Baju yang dipakai untuk dinner ni, apa namanya? Tapi ialah di dunia ni tempting tadi kan pakai. Sebab ia lawa, berkilat dan sebagainya, nyaman di badan. Tapi sudah di syurganya Allah SWT, itulah pakaian ahli syurga. Sutera yang indah. Buah-buahan. Buah-buahannya macam mana? Special ke indah buah-buahan ini? Special. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Baqarah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Allah SWT mengatakan, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, diberikan kepada bis dia ni buah-buahan yang ikut apa bis dia mau suka. Qalu, kemudian bis dia bercakap, katanya, hadha alladhi ruziqna min qabl. Ini macam buah kata ni di dunia dulu ni ya. Wa utubihi mutasyabiha. Tapi buah bis dia yang dulu yang pernah ada di dunia ni rasanya dah sama. Rasanya begitu indah. Kalau dipetik saya apapun rasanya makin indah, makin indah, makin indah. Kalau di sini satu pohon itu kadang masam. Satu hari kadang-kadang manisnya, kadang hari tidak konsisten. Ia punya saiz pun ada yang basah, ada yang damit, rambutan misalnya. Ada yang basah, ada yang damit, ada yang merakat ke kulit, ke bijinya, ada yang terlepas daripada bijinya. Terpaksa berpilih, terpaksa ditanyakan kepada orang berjual, ini jenis yang terbuka daripada isinya kain dan sebagainya. Di syurga Allah SWT indah. Yang mungkin warnanya sama. Tapi rasanya semakin makan, semakin lezat.
Ini menjadikan di dalam syurga tu tidak bosan. Rasanya semakin makan semakin lezat. Kalau kita ni di dunia makin makan makin jemu, betul tak? Makin boring kita ni. Cuba kita ni berpuasa bulan Ramadan. Sepanjang hari ni puasa daripada subuh sampai masuk waktu maghrib. Kita ni membalik di pasar malam, makanan yang kita ni punya paling best lah. Misal apa? Minuman paling yang berpalu-palu, misal kata air kausar lah misalnya lah. Terselir air kausar, asar pun sudah terselir di Bali. Bila di Bali, tegukan yang pertama tu paling nikmat tu. Allah, nikmatnya tu diteguk masuk ke leher tu, jatuh. Makin diminum, yang keduanya makin berkurang nikmatnya. Makin diminum, 4-5 taguk sudah kenyang. Sampai kan makanan, minuman paling nyaman sekalipun dah lagi beliau. Betul? Itu di dunia. Di dunia manusia ada rasa jemu, ada rasa bosan. Nikmatnya yang bertambah. Namun di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala semakin dimakan semakin lezat, semakin diminum mau makan, mau diminum, mau dimakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang buah-buahan ini. Wa fakihatun mimma yatakhayyarun. You can pick dalam genggaman. Buah-buahan dijadikan rapat dengan katanya. Duduk-duduk, rehat-rehat, bercerita-cerita dan kawan-kawan dalam syurga. Macam mana tu saya? Apa? Durian? Okey. Ndak lagi payah tu dibuka-buka pakai parang sana tu insya-Allah. Buka sudah tu. Ndak lagi berbiji tu. Nikmat insya-Allah. Ndak lagi ada bau. Siapa yang sensitif bau tapi mau makan, yang makannya macam ni. Ndak lagi tu, ndak ada. Semuanya nikmat-nikmat belaka. Dijadikan hampir. Jadi sebab kalau kita ni melihat movie ke apakah cita-cita, kalau orang-orang kaya, biasanya kalau di negara-negara Arab kalau cerita-ceritanya macam mana bis dia akan nelayan dengan buah anggur bisa. Ada orang relax kan duduk macam ni. Ada orang menyiapkan anggur tu. Betul tak? Macam itulah di syurga. Dijadikan hampir. You can pick whatever that you want, what you desire. Kemudian dijadikan mudah hampir kepada you. Itulah nikmat insya-Allah. Segelas air di dalam syurga. Ini pasal air ini interesting. Allah SWT bercerita dalam suratul Insan mengenai tentang minuman. Macam mana you can serve minuman di dalam syurga. Allah SWT menyebutkan dalam suratul Insan, surat Dahar. Surah keberapa? Surah 72. Boleh simak. Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Bisdia kata Allah Subhanahu wa taala kena sediakan minuman untuk diminum yang diperbuat daripada campuran kafur. Nah, biasanya kalau kita ni kalau ada kenduri ataupun ada birthday party kan untuk anak buah kita ni dan sebagainya, kena lagau ke rumah. Yang biasa-biasa saja biasanya ada macam open house time hari raya biasanya lah. Kalau rumah biasa-biasa ada tangki besar minuman itu kan, kena sediakan. Siapa kamu minum silakan. Cawan kena ampaikan. Sama ada cawan plastik kah, cawan kaca kah, itu terpulang. Tapi minuman kena ampaikan self service. Jadi adalah yang mengambil air dan sebagainya. Di dalam suratul Insan ini Allah SWT menceritakan macam mana orang-orang ahli syurga ini peringkat-peringkat macam mana dia akan serve dengan air. Peringkat mereka yang pertama ini adalah orang-orang yang akan serve minuman, akan ampaikan ini adalah minuman. Kalau mau minum silakan. Yang kedua Allah SWT menyebutkan dalam ayat dalam surah yang sama Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diorang kena bagi minuman. Wa yusqawna artinya they are given minuman. Bukan lagi main bampaikan kalau kan mau minum, tapi ini disediakan wa yusqawna, mereka kena bagi minuman. Kalau kita ni ke rumah orang-orang kaya sikit, ada 5-star hotel lah, sana kita payah orang kaya orang biasa-biasa. Kalau kita ni ke 5-star hotel biasanya minuman macam mana? Makan kita ni arah dinner di sana, macam mana kita ni kena bagi minuman?
What do you want to drink, sir? Betul tak? Minuman yang complimentary lah. Mau kopi ke tea ke, manisan ke apa ke? Apa bis kita maunya? Kalau orang business class lagi, arah lounge, arah transit atau arah airport, apa saja minuman boleh? Order lah apalah, avocado shake ke, cappuccino ke, dan sebagainya, silakan order. You can have whatever you want. Jadi ada orang yang ada orang pelayan-pelayannya yang berpusing-pusing untuk memberikan minuman, betul tak? Dan bertanya kalau bis kita mau apa. Jadi dalam syurga ni macam mana je? Hadir di sana kena sediakan. Ada yang kena sediakan, ada yang kena beri. Boleh kita ni imagine minuman kena serve. Siapa pelayan-pelayan yang berpusing-pusing untuk memberikan minuman-minuman ini? Allah SWT menyebutkan tentang pelayan-pelayan ini. Tadi aku balik pasal minuman sekarang. Tentang pelayan-pelayan syurga. Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Di dalam syurga tu ada pelayan-pelayan namanya wildan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Bis dia ni kekal muda, handsome wildan. Pemuda-pemuda yang handsome kata Allah. Bagi Bizia ni, kerajaan Bizia adalah berpusing-pusing untuk serve orang-orang ahli syurga. Dan wildanannya adalah lelaki, pemuda-pemuda. Kalau kamu melihat Bizia kata Allah, kamu akan menyangka Bizia ni seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Mutiara-mutiara yang bertaburan, lelaki ini bertabur. Pelayan-pelayan yang ada di dalam syurga yang perempuan, Allah sebutkan sebagai hurun 'ain. Wa hurun 'ain kamsalul lu'lu'il maknun. Dan di dalamnya ada hurun 'ain, bidadari-bidadari yang bermata jelita. Biasanya ni kalau kamu pandang mereka ni adalah seperti mutiara-mutiara yang tersusun indah. Kalau wildan tadi apa? Mutiara yang bertaburan. Menarik tak? Jadi kalau kita melihat tempat tidur bini-bini, tempat tidur lelaki, biasanya bertaburnya yang mana? Tidak dapat dijadikan dalil lah. Dalam Quran wildan ada bidur. Tak, jangan. Jadi menarik. Allah SWT menceritakan di dalam surga itu ada pelayan-pelayannya. Peringkat yang ketiga lagi, orang yang kena bagikan minuman ni, oh lagi indah. Siapa ni? Allah SWT mengatakan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dalam surah yang sama. Peringkat ketiga ni orang kena bagi minum. Siapa yang bagi minum? Wasaqahum rabbuhum, Allah SWT sendiri, Tuhan mereka yang menciptakan Bizia, yang memasukkan mereka dalam syurga, yang memelihara mereka daripada dunia, dipilih mereka masuk ke dalam syurganya, yang memberikan mereka minum. Siapa? Tuhan mereka. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah SWT sendiri yang memberikan minum. Wow, can you imagine that? Kalau masuk ke dalam mahligai istana miliknya pemimpin yang hebat, kalaulah pelayan-pelayannya yang serve kata itu okeylah, biasa-biasalah. Memang maklum kata ni tempat yang elit tadi macam itulah kan. Habis minum tambahnya lagi, habis tadi minum lagi tambahnya lagi, sampai kita ni rasa guilty kan kadang-kadang. Tapi tatkala the master of the house, orang itu sendiri, tuan punya rumah datang, this is my special drink katanya. I made it by myself for you, my special guest. Allahu Akbar. Special. Kalau ani saja, nikmat syurga, ani saja, dia would be enough. Settle sudah, anda payah lagi fikir-fikir pasal yang lain. Cukup sudah. Cukup indah sudah. Allah SWT sendiri yang memberikan air, minuman. Pernah terfikir tentang di dalamnya ada daging-daging? Daging-daging dalam syurga, Allah SWT menyebutkan dalam surah Waqi'ah, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, daging burung yang mereka inginkan. Di dalam syurga itu pun juga ada daging-daging. Jadi daging burung ini ya sesuatu yang eksotik, payah kemelurit. Siapa jual di kedai-kedai Arab, misal kata burung
Merpati. Burung apa yang lawa ni keluar rasa ini? Peacock. Daging peacock. Kita dimakan penggali belang sebenarnya. Tapi di dalam syurga nikmatnya daging itu Allah SWT gambarkan sebagai walahmi tayrin mimma yashtahun. Apa segala daging burung yang kamu kehendaki. Nah, pun juga Allah SWT menceritakan tentang syurga-syurga, sungai-sungai yang berada di dalam syurga. Kalau di suatu tempat yang tadi dapat gambarkan, ada rumah, kemudian ada sungai yang mengalir yang jernih, bertambah indah tak? Bertambah indah. Nah, syurga-syurga Allah SWT ini adanya sungai-sungai yang mengalir daripada pelbagai jenisnya. Saya nampak mata-mata yang layu. Mudah-mudahan di dalam syurga nanti mata terbeliak melihat keindahannya. Belum dapat gambarkan kan? Sebab itulah Rasulullah kata, anda dapat mata wala ainun ra'at, anda dapat dilihat dengan mata. Jadi melihat muka ustaz tadi apa lah. Okey, tapi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi syurga-syurga Allah SWT ada sungai yang mengalir yang diperbuat daripada pelbagai jenis. Pelbagai jenis sungai-sungai Allah. Mathalul jannati allati u'idal muttaqun. Dan misalan-misalan syurga yang disediakan oleh orang-orang untuk orang-orang bertakwa ni. Allah kata, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin." Ada air yang jernih mengalir yang dasarnya adalah permata-permata yang indah, colorful. Yang jernih di bawah itu colorful, dasarnya itu permata-permata yang indah. Yang baunya tidak berubah. Siapa pernah pergi ke suatu tempat yang daripada kapal itu kita melihat ke dasar bawah itu, ikan-ikan yang swimming, jernih airnya, indah. Subhanallah. Di dalam syurga Allah SWT itu airnya indah macam ni. Kadang-kadang air kata ni di dunia ni baunya semacam, airnya kadang-kadang kabut, warna kuning dan sebagainya. Tapi di sana airnya jernih, indah. Kemudian itu sungai yang pertama. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian ada lagi sungai yang diperbuat daripada susu yang putih. Putih melepak susunya. Yang tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Susu. Di sini di dunia ada skim milk, full cream lah. Di sana indah-indah belakang, tidak payah skim milk dan sebagainya. Tidak payah low fat. You can drink as much as you want. Kalau kamu makan dengan cereal, silakan tuang sebanyak mungkin. Anytime. You want to swim di dalam milk itu, silakan. Can you imagine though? Berenang di dalam sungai susu. Tidak ada masalah di sana. Akan timbul tu nanti di sana balik pepatah Melayu, sambil berenang sambil minum tu. Minum sambil berenang. Oh. Boleh saja dibuat. Oh, ramai-ramai panggil your friends nanti dalam syurga, panggil beramai-ramai, jom tadi swimming. Ramai backyard ada sungai. Sungai apa? Susu. Oh, best. Sambil minum lagi. Oh, boleh buat. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT menyambung lagi itu yang kedua. Wa anharun min khamarin ladzatil lisyaribin. Dan kemudian di dalamnya pun juga ada sungai-sungai yang mengalir yang diperbuat daripada arak. Yang lezat tatkala diminum. Ladzatil lisyaribin. Nyaman kan arak di dunia ni? Trick question. Ini kita ni dapat rasa. Tapi bila kita ni melihat orang-orang minum, pernah melihat minuman botol macam ni, arak yang harganya puluhan ribu? Nah, saya pernah melihat tu. Ya Allah, botol macam ni saya. Ada yang dapat macam ni belasan ribu saya. Arak sebab puluhan tahun sudah diorang preserve. Jadi tatkala diorang minum tu, dia tahu macam mana bayangkanlah. Tapi bagi dia lazat. Enak bagi dia, memabukkan, banyak macam mana pun duit dia keluarkan dan sebagainya. Minuman yang dia cari. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang beriman, jangan tunggu di sini, jangan minum di sini, tunggu di sana. Di sana janji Allah. Di sini kadang-kadang kita ni tak tahu lah, kadang-kadang melihat TV itu orang-orang non-Muslim tatkala minum arak tu ada bidang muka yang kan. Kemudian ada lagi kawan yang datang, you smell
bau lah dan sebagainya. Tapi di sana you minum lazzatil lisyaribin, Allah janji sedap, Allah janji lazat. Kita ni dapat bayangkan minuman paling lazat bagi kita ni berjuta kali ganda. Tatkala Allah menjanjikan ia lazat, itu lazat benar. Wa anharun min 'asalin musaffa. Yang tadi itu pun kalau you consuming di dalam arak kan istilahnya. Kemudian Allah SWT pun menyebutkan tentang syurga-syurga daripada madu yang sudah ditapis, yang dipilih, musaffa. Jadi berenang di dalam madu, minum daripada backyard, sungai-sungai mengalir madu. Oh, indah. Macam-macam jenis sungainya. Ada susu, ada air yang jernih, ada madu, ada arak. Tidak payah kita ni kedai. Okey, itu adalah sungai-sungai. Selain daripada menambah keindahan pemandangan mata, maka ia menambah keindahan berada di dalamnya dengan diberikan Allah SWT sebagai minuman di dalamnya. La yusaddaun anha wa la yunzifun. Indahlah mabuk tatkala diminumnya, kata Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam. Allah SWT menyebutkan, adakah yang ada tumbuh-tumbuhan? Yes, ada. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Qaf. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah SWT menyebutkan, dan amalan-amalan salihah itu adalah bekalan yang lebih baik di sisi Tuhanmu. Nah, para mufassirin ada yang mentafsirkan bahwasanya apa nih yang disebutkan ini wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika ni, ianya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang menyebut ini maka akan diberikan oleh Allah SWT sepohon pokok di dalam syurga. Siapa mau banyak-banyak pohon, mau banyak-banyak tanaman, silakan. Otherwise, you akan diberikan insya-Allah kalau masuk ke dalam syurga padang golf sajalah. Lapang, ndak berpokok, ndak berapa. Ndak je lawa. Ada sungai sudah lawa sungai. Tapi kalau ada pokok lagi lawa. Jadi perbanyakkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pelurih dua sudah pokok tadi. Sambil-sambil tadi boleh. Siapa paling banyak pokoknya sekarang habis program. Kemudian di dalam syurga ada binatang lain lagi kah selain daripada burung dagingnya dapat makan? Ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang yang tinggal di padang pasir. Ia datang berjumpa dengan Rasulullah. Katanya, "Ya Rasulullah, aku ni suka kuda." Aku ni suka kuda ya Rasulullah. Adakah mungkin di dalam syurga nanti kuda? Kata Rasulullah, kalau kau masuk syurga nanti, you don't even want to be on it di dalam syurga. Kecuali kalau kuda itu diperbuat daripada red rubies, daripada permata-permata yang bersayap yang dapat membawamu terbang kemana saja yang kau kehendaki. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan di dalam syurga itu ia punya kudanya adalah hafaf murhafah. Ianya adalah kuda yang ringan yang dapat terbang-terbang. Yang kalau you travel, it will travel through the leaves in Jannah. Oh, can you imagine kalau macam cerita Harry Potter tu? Oh, terbang tu dia. Kemudian masuk ke dalam satu lah ya. Ini kita ni masuk arah pokok-pokok, oh, arah leaves, adalah tekanan branches dan sebagainya mungkin lah. Allah SWT menyediakan indah. Oh, jadi menambah excitement itu kan. Kalau lelaki ini biasa adventurous sikit kan. Oh, sikit, oh, cuma tu langgar-langgar sikit. Ini description Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda yang bersayap yang diperbuat daripada emas. Kemudian ada lagi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni suka unta." Dalam syurga ada unta yang banyak je orang. Ada datang nanti orang suka kambing. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan pasal ini. Allah SWT mengatakan, "Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Allah SWT mengatakan, dan bagi kamu di dalam syurga apa yang kamu kehendaki.
Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan dapat apa saja yang kamu dapat. Apa yang kamu minta akan kamu dapat. The latest PlayStation ada sana. Datang anak dan datang dalam syurga nanti, Pak, ada coklat? Ada. Confirm ada. Apa yang you mau mesti ada dalam itu. Yang you dapat bayangkan. Yang kalau syahwat you menarik kepada perkara yang senonoh di dunia ni, sebutkan pada diri, sebutkan pada syahwat bahwasanya I am in control because I want to have the pleasure di dalam syurga nanti, bukan di sini, bukan tempat. Tahan. Keep in control, kita ni punya syahwat ni. So ia akan menentukan kita ni masuk syurganya ataupun neraka. Saya akan share sambil-sambil itu mai pensyarah dulu masa mengajar. Macam mana kita ni mengawal nafsu ni. Ia bagi satu demonstration. Katanya kalau kita ni kering leher, lepas bersuka dan sebagainya, balik minuman yang paling favorite sekali. Dengan nyamannya berpuluh-puluh atau diletakkan sana. Dilihat. Tunggu 5 minit, jangan minum. Hampirkan lagi sampai sini. Hampirkan sesuatu ke bibir. Jangan minum. Katakan pada syahwat, pusing kontrol. 5 minit. Tahan. Katakan I am the master, not you. Sedemikianlah. Macam mana dia sampai masa ni. Tapi as a conclusion lah, dalam syurga tu macam-macam kan. Wujuh yawma'idin na'imah, surah yang biasa kita dengar tatkala sembahyang Jumaat. Li sa'iha radiyah, ia berpuas hati dengan usaha-usahanya di dunia. Fi jannatin 'aliyah, ia berada dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di dalamnya ia akan mendengar perkara-perkara yang lagha, yang beda-beda. Fiha 'ainun jariyah, fiha surur marfu'ah, ia akan dapat bantal-bantal yang tersusun indah. Ia akan ada di dalam syurga tu ada piala-piala, gelas-gelas yang bersusun. Kemudian wa namariqu masfufa wa zarabi mabthutha. Kemudian ada kapet-kapet yang tebal, yang nyaman dipijak dan dapat bersandar dan sebagainya. Nah, untuk semua ni apa? Mahligai yang besar, kemudian kapet-kapet disediakan indah, kemudian ada buah-buahan dan sebagainya ni. Sebenarnya untuk apa sebenarnya? Sebenarnya untuk melepak saya sebenarnya dalam syurga ni. You di dunia ni kan melepak, you don't have the time. Di syurga Allah SWT adalah waktunya untuk melepak. Wa aqbalu ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Di dalam syurga ni mesti akan saling bertanya-tanya. Artinya apa? Kerajaan mesti orang dalam syurga ni bercerita-cerita saja. You know that? Kalau seorang-seorang dalam mahligai besar nanti dia syurga ni. Jadi kerajaan orang yang di dalam syurga ni cerita bizia adalah bercerita-cerita. Kerajaan bizia. Kami cerita-cerita buang masa di sini, melepak-lepak tengah malam pukul 12 tak payah. Bangun tengah malam pukul 2 bercerita-cerita untuk melihat bulan, tak payah. Di sana kalau you akan melihat bulan mungkin EPL mungkin ada masa. Jadi tuan-tuan puan yang rahmati Allah SWT, banyak lagi kan ceritakan. Syuk sebenarnya, that's why I said mungkin kalau akan ceritakan berbulan-bulan dah habis. Ini baru 1/3, mungkin 10% daripada 100%. Macam mana description of Jannah Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi ceritanya. Belum kita cerita tentang bidadari-bidadarinya. Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu kan. Belum lagi kita ni cerita macam mana keindahan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu memang sudah anda berjumpa dengan your friend. Ada your friend berjumpa belajar luar negeri di UK misalnya kata 3 tahun dah berjumpa ke dia. Tiba-tiba balik ke Brunei. Jadi kita ni tahu dia balik, kita ni singgah ke rumahnya. Tahu-tahu ya jalan ke pasar malam. Kerana welcome tadi oleh family-nya. Masuk telah ya masuk. Siapa berjalan masih. Kemudian tadi duduk di bilik tamu, kena serve dengan makanan, chicken pie, pizza lah dan sebagainya, dengan minuman Milo shake lah. Kemudian segala macam-macam minuman, all the candies dan sebagainya, kambing grill. Kena serve lah, kena serve. Sejam tadi berlalu dengan makan. Balik sudah si Carol nanti. Balik tanya. Sebab makanan yang nyaman sekali kena serve pun Anda akan dapat satisfy keinginannya untuk berjumpa dengan kawan, betul tak? Macam mana pun indahnya ia kena serve dalam itu. Di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana indahnya pun kalau Anda berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan merasa nikmatnya. Di dunia kita ni telah bersusah payah. Kita ni sujud kepada Allah, berbicara, bermunajat di dalam doa kita ni kepada Allah. Bertahun-tahun tadi lamanya. Untuk apa sebenarnya?
Untuk apa you semua hadir sini? Untuk apa kita ni berada di sini? Sebab sebenarnya kita ni akan berjumpa dengan Allah di syurganya. Siapa pernah bercinta 20 tahun SMS? Facebook 20 tahun. Berkontak, berjumpa tak pernah? Ada? Mana ada? Mesti akhirnya cinta tu akhirnya bertemu. Barang siapa yang cinta pada Allah, hatinya sangat teringin untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka insya-Allah itulah saja. Tutup dengan satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan tadi. Dalam awal-awal Allah SWT menyebutkan dalam surah Kahf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum firdausin nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yabghuna 'anha hiwala. Artinya bis dia mau keluar daripada ini. Satu tadi kalau masa tadi kami bercerita apa keadaan yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengenai tentang orang yang terakhir sekali masuk dalam syurga. Best kalau semua cerita tapi tidak sampai. Tapi orang yang sudah dalam syurga ini tidak akan mau keluar. Tidak akan merasa boring. Kalau kita ni di dunia ni ada lagi boring-boringnya kan? Dalam syurga tidak ada boring. Tidak ada boring. Boringku di syurga ni kan masuk neraka? Tidak. Di sana tidak ada la yabghuna 'anha hiwala. Di dunia ni yalah kalau tidak ada boring payah tu pakai baju macam ni setiap tahun manjang sebenarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita ni di dalam hamba-hambanya yang termasuk di dalam golongan ahli syurga, dimasukkan dalam keadaan tanpa hisab, dimasukkan ke dalam syurga tanpa ada azab, dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan dapat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga kita ni, semuanya dikumpulkan bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.